Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Azul Barom. So hari ni Zul akan ceritakan apa itu cryptocurrency. So untuk membuangkan masa lagi, Zul akan terangkan what is a crypto. Okay. What is a cryptocurrency? Okay, cryptocurrency adalah bermaksud cryptocurrency is decentralized money. So cryptocurrency is decentralized money. So apa maksud decentralized money ni? Decentralized money adalah bermaksud ianya dicipta, disimpan, dicipta dan diproses outside of central bank of government. So apa maksud decentralized money ni ialah di mana duit itu disimpan, dicipta dan transaksinya berjalan tidak melibatkan sebarang campur tangan bank ataupun kerajaan. So tidak macam duit yang kita ada sekarang ni, contohnya kalau kat Malaysia, kalau ringgit Malaysia, yang mengontrol duit Malaysia adalah government kita lah, apa tu, kerajaan Malaysia dan bank-bank negara. Okay. Unlike traditional hard paper money, crypto has no physical form. So apa yang dicerita kat sini ialah unlike traditional hard or paper money, crypto have no form is, sebagai contoh ialah ini. So ini duit RM50 Malaysia dan kita dapat ni lah, ini dalam bentuk physical formnya dah, ini RM50. So kalau warna merah bukan 50 lah, warna merah tu maknanya RM10. So yang ni 50 dan RM50. So kalau dalam cryptocurrency dia tak ada physical form, dia ada bentuk physical, dia ada dalam bentuk physical. Jadi macam mana kita nak tahu itu cryptocurrency? Okey, macam mana kita nak tahu cryptocurrency ialah cryptocurrency is really a set of data secured by cryptography. Okay. Cryptocurrency ni ialah satu set data komputer, yang hanya kita boleh lihat dalam alamannya lah. So kalau dalam akaun masing-masing, contoh yang paling senang nak tengok adalah contoh kalau kita ada kalau ni akaun bank kita. So akaun bank kita, bila kita buka akaun bank, tahu-tahulah kalau My Bank, RHB, so apa yang anda tengok dekat akaun adalah hanyalah nombor, betul tak? Hanyalah nombor. Dan bukanlah kita kalau contoh dalam bank anda ada RM50, anda buka, anda takkan nampak kertas ini 50. Anda hanya nampak nilai ataupun digit dia tu, RM50 Malaysia. Itulah cryptocurrency. Itulah cryptocurrency, ialah yang merupakan set of data. So kalau untuk lebih detail, kalau dikata ni secure by cryptography. Okey, apa yang dimaksud dengan kriptografi ni? Kriptografi ialah the science of encoding and decoding information. So setiap digit yang mewakili RM50 kripto tadi, kalau sebagai contoh ada kripto 50 kripto, setiap 50 kripto itu adalah encoding and adalah set of data yang di-encoding dan yang di-encode dan decode information dia. So bukanlah expert dalam dunia komputer, dalam dunia komputer tu tak dapat nak explainkan dengan lebih jelas. So apa yang dimasukkan sini ialah satu set data yang mana is secure by cryptography, dan cryptography ni ialah the science of encoding and decoding information. So kalau dalam dunia komputer, dia orang tahulah science encoding and decoding memang satu kod yang bukan senang nak buat, ataupun nak hack kan. Okey. Sebab itulah disebabkan kriptografi ini melibatkan science of encoding dan decoding information ni, sebab itulah dipanggil cryptocurrency. So ialah ni duit, ini kripto ni lebih kepada term of computer digital lah. So duit digital money. So sebab itulah cryptocurrency is digital money. Okey. So ini itu adalah sedikit sebanyak penerangan apa itu cryptocurrency. Harap perlu terangkan dengan jelas dan anda fahamlah. So untuk sebelum anda bermula dalam dunia kripto ni, Zul recommendkan anda untuk pergi ke YouTube ataupun buat Google research, ataupun research ini apa itu kripto. So mungkin dalam macam Zul buat Google search ni adalah keluar dalam bentuk macam word macam ni kan. Kalau macam apa, ada yang macam kadang yalah, macam tu kalau nak tak baca semua ni, baca sikit-sikit je apa ni.
So anda boleh pergi ke YouTube. Saya yakin dekat YouTube banyak channel yang menerangkan apa itu kripto. So basically yang banyak kripto selalunya dalam bahasa Inggeris lah. So mungkin anda boleh cari dalam saya percaya kat Malaysia ni apa ni, ramai yang tahu faham dalam bila orang bercakap bahasa Inggeris. Cuma masalahnya lah bila nak bertutur balik lah, balas balik sama macam Zul lah, betul macam nak bertutur kan ada problem, tapi bila Zul baca ataupun dengar orang tu kita faham. Okay. So recommend pergi dulu channel YouTube mana-mana yang anda boleh carilah information anda sebelum anda masuk ke dalam itu untuk anda lebih faham dan tidak kekok lah kemudian hari. So ini yang pertama, kalau selepas anda tahu apa itu kriptokurrency, macam mana dia pergerakan dia, apa function dia, macam mana dia bergerak. Okay. So macam mana yang kita nak tengok kripto apa yang ada dalam dunia kripto ni. Okay. Yang pertama, anda boleh pergi ke Google ataupun browser anda type coin market cap. So, bila coin market akan dia keluar ke bawah sini, aku tunjuk macam ni, cryptocurrency price chart and market capitalization. Basically coin market cap lah. So anda akan klik ini, dia akan keluar seperti ini. Okey. Yang ni dia akan buang mode ni. Okey. Baik saja anda apa semua ni klik button ni, dia akan basically dia akan keluar macam ni. So basically warna putih lah. So siapa yang suka dengan macam ni warna putih, boleh kekal lah. Tapi macam Zul tak suka warna ni, Zul akan pergi ke dark mode. So pergi dark mode senang je. Anda pergi ke belah kanan atas. Belah kanan atas dia akan ada lambang bulan sabit bulan sabit ni. So just klik je. So automatically akan jadi dark mode lah. So yang Zul lebih prefer pada dark mode. Pada siapa yang prefer pada yang tadi, yang warna putih tadi, terpulang kepada anda lah. So bila anda buka coin market cap, inilah jenis-jenis kripto yang ada di dalam dunia kripto. So kalau mungkin anda tahu Bitcoin, mungkin anda tahu Bitcoin. Sebenarnya bukan Bitcoin saja ya yang ada dalam dunia ni. Berbanyak nombor sekarang kalau kita tengok dalam list adalah nombor 1 Bitcoin, 2 Ethereum, 3 Binance, SRP, Dogecoin, Tether USD. So banyaklah kan. Tu kalau anda nak tahu berapa jumlah total adalah di atas sebelah kiri, belah kanan ni dia akan tunjuk 9,620 jenis coin. Banyak tu kan. Bukan satu atau dua lah coin tu. Tapi ini ialah dalam coin market masih ada lagi banyak yang coin sebenarnya lebih pada 9,000 ni. Ini adalah yang orang kata yang dah masuk dalam coin market cap lah. Dalam dia punya data dia dah masuk dalam ni. Ada yang masih yang belum, ada banyak lah scam bukan scam lah, macam coin yang baru dibuat masih macam awal-awal, masih tak kukuh lagi, so dia takkan masuk dalam coin market cap lah. So dia akan terangkan kat coin market cap ni apa yang perlu korang tengok. Okey, first kali ialah yang kita pergi atas sekali adalah jumlah kripto. So jumlah kripto macam tu cakap tadi ada 9,620. Kemudian exchange, pertukaran ada 371 exchange. Kemudian yang penting, yang dalam penting adalah ini market cap. Okey, apa itu market cap? Nanti saya akan terangkan. Okey, so jumlah market cap sekarang ni ialah ini berapa ni? 2 trilion. Okey, 2 trilion 329 bilion 924,443,622 USD dollar. So, banyak kan berapa kosong tu. Kita 3 6 9 10 12 kosong trilion kan. Itu harga market cap. So market cap untuk setakat hari ini adalah 2 trilion lah, 2 trilion USD. Okey, kemudian kita pergi ke sebelah dia 24 hour volume. So apa maksud 24 hour ni? Dalam masa 24 jam berapa transaction yang berlaku? Okey, transaction yang berlaku ialah 299 bilion 306,714,160 USD dollar. Tinggi kan? Dia punya transaction harian saja, ini market cap sebanyaklah. Kemudian anda akan tengok lagi apa itu dominant dan Ethereum gas. So pergi dominant,
Okey, dominant bermaksud keseluruhan market cap atau market cap 2 trilion ini, yang mana yang memberi nilai sumbangan yang menyebabkan market cap tinggi. Okey, dominant lah BTC. BTC berapa persen dia? 44%. Maknanya 44% daripada 2 trilion ni adalah datangnya daripada BTC. Kemudian yang kedua ialah Ethereum. 16.9% daripada 2 trilion ini adalah datangnya daripada Ethereum. Dan selebih bakinya adalah daripada koin-koin yang lain lah, yang 9,000 lebih lain lah. Itulah koin-koin market tu. Datangnya mana jumlah koin market. Okey. Lalu ini mungkin tak penting ialah Ethereum Gas. Sebenarnya ini Ethereum Gas ni yang melibatkan Ethereum lah. So ini memang tak berapa perlu nak tahu sangat. Tak berpenting, tapi ialah sebagai fee lah untuk contohnya Ethereum Gas ni. Ethereum adalah tempat penyimpanan atau tempat Ethereum disimpan menggunakan bahan bakar macam itulah, kos bahan bakar lebih kurang macam tu lah. Sebab tu ada lambang minyak ni kan, kod Ethereum Gas tu 43 GUI. Tu pun tak tahu nak sebut GUI ni macam mana. So itulah maksudnya. So ini tak berpenting lah. So tapi yang paling penting adalah ini, market cap, 24 hour volume dan dominant. Okey, kemudian kita turun ke bawah lagi. Ini okey, anda boleh tengok watchlist, portfolio, currency, cryptocurrency, DeFi, NFT, Polkadot, Echo. Okay, ini adalah macam lah soalan ikut ni adalah coin. So apa yang penting anda tahu adalah ini, top number 1. Okey, nombor 1 adalah Bitcoin. So macam mana nak baca nombor-nombor yang banyak ni? Okey, so akan terangkan satu aja dan nanti anda akan faham lah macam mana nombor bawah dia. Okey, nombor 1 Bitcoin. Nombor 1 dia akan terangkan Bitcoin ataupun BTC. Inilah satu coin lah, mother of everything coin. So kalau tak ada Bitcoin, maknanya tak ada lah coin-coin yang lain. Macam itulah. So untuk pertama dia akan tulis price. Price untuk satu Bitcoin adalah bernilai sebanyak $55,442 $1,000. Satu coin lah. So kalau kita nak kira dalam bentuk ringgit Malaysia, okey, 55,483.50 akan didarab dengan 4.2. So akan menjadi nilai satu coin, satu Bitcoin sekarang ialah RM233,030.70 ringgit Malaysia. Itu nilai satu Bitcoin. Banyak tu kan sebenarnya. Okey, tutup calculator. Okey, kita pergi straight, kita pergi next. Lepas ni price adalah dia akan 24 hours dan 7 hari. So ini adalah performance dalam masa 24 jam, di mana nilai Bitcoin sekarang ialah jatuh sebanyak 3.29% daripada dia punya high. Untuk nilai 24 jam nilainya telah jatuh sebanyak 3.25%. Tetapi dalam masa untuk 7 hari, dia kata lebih long term, nilainya telah naik banyak 2.44%. Okey, so pergi next yang penting ialah market cap. So boleh tengok kat sini, market cap untuk Bitcoin saja ialah 1,351,229,004 USD dollar. So kalau diikutkan ni 1 trilion dengan 2 trilion, sebab tu dia cakap tadi 44% total market cap adalah datangnya dari Bitcoin. Sebab itulah macam juga Bitcoin adalah mother of all Bitcoin, dan Bitcoin adalah merupakan kripto yang pertama wujud. So kalau tak ada Bitcoin, memang tak ada adalah yang lain. Okey, so volume 24 hour ini kita tengok. Untuk tadi kalau kita tengok volume untuk 299 bilion ini, dan masa untuk keseluruhan volume untuk market ini, dia akan tunjuk volume untuk Bitcoin saja. So bermaksud kat sini Bitcoin saja menyumbang sebanyak 72 bilion 177 juta 56,155 USD dollar.
So banyak kan volume untuk Bitcoin saja untuk dalam masa 1/24 jam ni adalah 72 bilion. So ini adalah yang amat penting, antara yang amat penting untuk setiap coin untuk anda tengok, iaitu calculation supply. So meaning setiap coin dia ada supply-nya. Contoh kalau kita tengok kat sini, okey, BTC. Okey, anda akan tengok situ percentage adalah 89.06%. Calculation supply ialah 18,720,100 BTC ataupun jumlah yang Bitcoin yang telah dimiliki oleh macam mana, 18 juta ni adalah yang telah dimiliki oleh person ataupun orang lah, ataupun company ataupun siapa saja. So dalam jumlah total keseluruhan Bitcoin ialah hanya ada 21 juta. Okay, dalam 21 juta Bitcoin hanya ada 21 juta saja. So kalau 21 juta ni habis, maknanya habislah, dia takkan boleh create baru, tambah memang dah tak boleh, sebab Bitcoin ni memang di set hanya ada 21 juta je. 21 juta. Dan sekarang yang telah digunakan adalah 18 juta. So dalam lebih kurang berapa lagi ya? 19, 21, lebih kurang dalam 3 lebih. Tak sampai 3. 2 juta lebih lagi yang ada dalam Bitcoin. So ini memainkan peranan sekiranya keseluruhan max supply ni diguna pakai, meaning harga dia akan bertambah lah. Macam mana yang kita tahu, bila barang kurang tapi permintaan banyak, so barang kurang akan jadi mahal lah, harga dia akan naik. So itulah konsep dia kalau supply-nya dah habis. Tapi tak setiap coin ada dia punya supply sendiri. Contoh yang nombor 2 yang paling, yang kata nombor 2 yang terkuat dalam dunia kripto adalah Ethereum. So Ethereum, kalau anda tengok sini, Ethereum tidak mempunyai nilai max supply. So maknanya Ethereum is unlimited. So dia akan sentiasa create. So inilah nilai dia. So setiap coin adalah dia punya apa nak cakap, dia punya konsep tu lain-lain. So contoh Binance ada dia punya max supply dia sebanyak 170 bilion. Okay, banyaklah. So Bitcoin adalah yang 21 juta yang first. So ramai yang, kalau anda nak beli coin, memanglah Bitcoin adalah perlu dan wajib anda ada lah. Okey, so inilah yang anda akan tengok dalam coin market. Okey. Okey, setiap ni anda boleh tengok chart dia. Dalam sini pun anda boleh tengok chart sebenarnya. Okey, contohnya anda klik saja BTC. Alright. Untuk anda study atau untuk anda tahu setiap coin tu macam mana dia punya pergerakan atau macam mana dia punya fundamental ya, anda boleh klik ke sini. So kat sini ada boleh lah, dia ada rank coin, kita bacalah. Okay, so yang ni Bitcoin, ini ada straight ke dalam website. So anda boleh baca lah setiap coin, anda boleh baca macam mana pergerakan dia semua. Untuk dapatkan white paper pun anda boleh klik sini, adakan kat situ lah. So macam sini Bitcoin dah boleh white paper kat sini. So kalau kita tengok ke Ethereum, alright, kita klik Ethereum, white paper pun ada. Certain ada yang tak tulis white paper, anda kena pergi ke website dia, download sini kat situ lah. So white paper adalah kalau anda nak tahu detail betul-betul tentang setiap coin tu, anda perlu baca white paper dia lah. White paper adalah satu dokumen dalam PDF yang menerangkan macam mana sistem perjalanan, apa dia punya owner, siapa punya pengarah dia, owner, macam tu lah. Lebih kurang dia macam detail of company lah, macam tu. Okay. So kita pergi balik ke tadi Bitcoin lah. Kita pergi ke Bitcoin.
internet slow sikit kali. Okey. So kat ni macam ni kita tengok tadi, drop dia untuk 24 jam 300. So yang ni adalah bawah ni adalah boleh tengok dia punya graf lah. So ni kalau tekan all daripada start 2014, harga dia daripada, jomlah tengok harga dia daripada berapa tu, sikit je. Zul kenal Bitcoin pada dalam 2016 atau 2015 macam tu lah. Masa tu harga Bitcoin murah lagi, dalam $200 je, $200 tu tahu. Tapi lepas tu ada cerita lah pasal macam kenapa masa Zul dah masa tu ada 2 Bitcoin, kemudian Zul berhenti dan kemudian lepas 10 tahun lebih kemudian baru masuk balik lah dunia kripto. Itu ada cerita lah, itu mungkin nanti kemudian hari akan Zul akan cerita lah. Okay, so yang ini nak tengok graf, tapi Zul takkan recommendkan anda untuk tengok graf kat sini, sebab Zul akan tunjukkan satu lagi tempat untuk anda tengok graf yang lebih sejik dan macam mana untuk anda trade, untuk lebih detail lah dan lebih seronok lah nak tengok coin. Kalau kat sini tak seronok kita tengok macam ni. Okay. So yang ini kalau kat market cap ni selalunya kita akan tengok untuk total lah, sekali summary dia ini. Setiap coin tu summary, siapa yang duduk nombor 1, siapa nombor 2, selalunya Bitcoin nombor 1 lah, memang tak pernah lebih lagi nombor 1. Ethereum yang berubahnya nombor 3 ke bawah, selalunya nombor 3 ke bawah dia akan tukar gantilah. Tapi Bitcoin dengan Ethereum adalah orang kata Bitcoin ni mother of the coin, Ethereum ni sebagai macam berikat dia lah, lebih kurang macam tu. Ok, so ini tu akan habis dekat coin market cap. So anda harap anda faham apa fungsi coin market cap. So adalah benda pertama yang anda perlu wajib untuk dunia kripto, anda perlu tahu coin market cap lah, coin market cap dan macam mana untuk melihat nilai market cap ni. Okay, in future mungkin tu akan terangkan macam mana nilai ni boleh dapat, nilai ni boleh dapat sebarang nilai lah. So ini lebih kepada basic pengenalan apa yang anda perlu tahu kalau anda nak masuk dalam dunia kripto. Yang pertama tadi, anda perlu tahu, anda perlu buat research dulu apa tu kripto, maksudnya macam mana function, dan kemudian sekiranya anda ada minat lagi, inilah tempatnya untuk tengok semua jenis kripto yang ada dalam dunia kripto. Inilah maknanya crypto market cap. Alright, next. Anda pergi ke browser anda balik, anda perlu type trending view. Okey, bila anda type trending view, dia akan keluar satu website yang akan tulis sini, free stock chart, stock quarter and trade area. So basically www.tradingview.com lah. So, bila anda klik ini, dia akan pergi terus akan keluar macam ni lah. So sekali lagi, ini adalah dark mode. Bila andanya first click, dia akan jadi macam ni lah, white mode juga. So first kali apa benda anda buat, anda perlu create account. So macam ni Zul dah ada nama Zul Bahrum, so Zul dah create account. Inilah free aja, anda boleh guna free. Kalau anda nak advance lagi, anda boleh guna untuk pay lah. Dia ada monthly punya macam-macam pembayaran fee lah kalau anda nak guna feature dia lagi. Tapi selalunya Zul cakapkan tak payah, tak apa, guna yang free je. Yang free pun dah cukup untuk anda baca chart dan chart itu maknanya dah cukup lah untuk kita menggunakannya lah. Okay. So first kali Zul akan cadangkan macam misalnya Zul pergi ke dark mode. Okay, pergi ke dark mode, kemudian inilah apa yang anda tengok, summary tentang trending view. Dia ada chart, market, scanner, area, stream, script and more lah. So sebenarnya Zul pun tak tengok kat semua yang ni, yang Zul memang prioritize memang dekat chart lah. So apa yang perlu anda klik dekat chart. Tu basically 2-3 hari ni internet Zul slow sikit. Tu ini akan anda boleh tekan. Zul tak pernah pakai lagi free trial. Tu kalau anda nak try yang berbayar punya, apa feature yang ada, ya banyak lah feature yang ada, anda boleh try lah. 30 hari trial, dan kemudian habis 30 hari tu anda boleh decide lah sama ada nak continue berbayar ataupun anda nak pakai free. Macam Zul sendiri, Zul pakai yang free je. Ok, langkah ini. So ini sebab Zul dah ada account, sebab Zul masuk, so dalam chat ini Zul dah ada yang Zul dah klik lah. So untuk permulaan anda perlu type ini. Di atas sebelah kiri ada BTC USD ni, mungkin
kalau first kosong aja dia chat, so anda klik saja chat itu, so dia akan symbol search. Okey, untuk hari ni dia akan tunjuk macam ni nak tengok BTC lah. Sebab dia ada mother of the coin kan, semua coin yang utama yang anda perlu wajib. Belum ada coin-coin lain, coin yang wajib mana anda mesti ada ialah BTC lah. Okey, so type yang BTC USD, itu pair lah. Jadi USD. So dekat sini kita banyak tengok exchange lah, macam kalau dalam dunia forex sekalipun kita ada banyak-banyak IB kan. Ada yang pakai banyak-banyak nama IB lah. So, sama juga dengan crypto ni, dia ada exchange ni sendiri. Contoh exchange yang terkenal ialah pada yang first lah, ni lah Coinbase, Bybit, Binance. So ini tu akan kita akan guna Binance lah, sebab future kalau dekat kat Malaysia memang kita akan guna Binance lah sebagai kita punya platform untuk membeli dan menjual, untuk menyimpan tu dia akan guna Binance lah. Walaupun sebenarnya dia guna ni Bybit, sebab Bybit adalah boleh untuk trade, so kadang tu trade juga untuk BTC dia akan pakai Bybit, selalunya dia akan pakai chart Bybit lah. Ataupun anda boleh guna sama ni dua, nilainya akan sedikit perbezaan lah pengiraannya. So ini anda boleh untuk hari ni dia akan pakai trading view lah. Untuk Binance trading view, so kita klik saja, so dia akan loading sekejap. Okey, bukan internet slow sikit dalam 2-3 ni, Maxi buat hal. Okey, so ini adalah kalau anda first, kita delete dulu. Okay. Ini adalah apa yang anda akan dapat bila anda buka lah. So maknanya bawah ni pun tak ada, RSI stock ni pun tak ada. So kalau Zul delete kan ni, memang tak ada lah. So untuk permulaan untuk sini, sebab Zul akan ni pangkat dulu ni, sebab untuk macam first. Okay, semua ni pun memang tak ada sebenarnya. Yang ini pun tak ada, yang ini okey, yang ini tak ada, dan yang ini pun tak ada lah. So kita akan buat dulu. Okey, so dua kali yang penting dulu. So ini kat sini lah anda boleh tengok chart pergerakan harga untuk graf lah, ataupun chart yang untuk anda tengok. So ini macam biasa, atas anda boleh tengok time hours time dia, masa anda boleh tengok daripada 1 second sampailah ke range 1 bulan. So untuk Zul akan lalu tengok untuk 4 hari dan 1 hari. So hari ni kita akan pergi ke 4 hour yang ini lah. Ataupun kita kalau pergi 1 hari, tengok ini masa sikit untuk loading sebab internet slow. Okey, inilah chart 1 hari di sini. Right. So kalau anda pergi first buka, mungkin chart dia bukan chart candle lah, so anda boleh tukar dekat sini ya. Stick. Okey, sini candle. Anda boleh mungkin first buka anda akan dapat yang macam ni ya. Kita dapat macam ni. So kita tak nak yang macam ni, so kita pergi yang ambil yang candle punya. Kalau candle kita tak nak, kita nak ambil candle. So kita ambil yang candle. So candle ini adalah merupakan menunjukkan price lah, yang setiap kalau kita macam daily, setiap bar ini mewakili 1 hari lah. So yang hijau ini adalah price naik, merah ni adalah price yang turun lah. Cara mikronya lah. So kat sini lah penggunaan trading view, anda boleh tengok untuk setting macam ni. Daily, pilih daily anda, pilih time frame anda. Macam Zul tu suka untuk 4 jam dengan satu one day. Sebab Zul tak tengok chart selalu sebab yelah Zul pun ada kerja juga. Zul akan pergi kerja, balik kerja kadang baru Zul akan tengok chart. So kalau nak tengok 1 jam, 1 hari ada 24 jam nak monitor setiap satu candle tu salah. So kalau 4 jam tu dalam 24 jam baru ada 6 candle. So lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ada macam 6 kali je sehari. Tolak waktu tidur kan. So tak apa, tengoklah mungkin dalam satu hari tu kita monitor dalam 3 atau 2 3 ataupun 4 candle aja.
proceed lagi. Apa lagi yang anda boleh, apa lagi yang perlu anda buat lagi ialah kat sini. Okey, atas belah kanan akan ada satu watchlist and detail. So anda boleh klik situ, automatic dia akan keluar. Inilah watchlist yang anda set lah. So kan minta maaf guys, internet memang slow lately dalam 1 minggu ni, tu pun tak tahu kenapa. Adakah sebab Zul tak sign in ni? Tadi Zul sign in. Okey, dah. Memang internet slow lah. Okey, so macam mana? Kat sini semua yang dia, kalau stok ada Tesla, Neo, TV, Apple, Microsoft, Nvidia, semua ni lah yang Zul dah set dalam watchlist. So macam mana kalau hampa nak set kat tepi ni? Senang je. Ada nama pangkah ni. Tekan pangkah tu dan type apa yang anda nak. Contoh tadi BTC Coinbase ke atau BTC Binance, BTC USD. So BTC USD. Kalau Binance tadi, sinilah Binance. So anda hanya plus saja. Plus. Okey, bila ada tanda target ni maknanya dah masuk dalam lah. Kalau kita buka tadi, kita tengok sini, inilah. Ya, kalau klik contohnya, kalau tu klik yang lain, contoh Ethereum, yang tu dah set lah. So inilah Ethereum, tu chart. So kita pergi yang ni, jangan pening-pening lagi, ini future nanti tu akan terangkan macam mana. Okey, super tadi BTC, inilah penggunaan untuk BTC lah. So anda boleh tengok dekat sini segala price naik turun, anda nak charting atau anda nak buat segala anda punya TA analysis dekat sini lah. So banyak lah. So in future tu akan terangkan lagi lebih detail macam mana nak guna trading form ni, macam mana nak melukis lah, lukis apa yang ada dalam ni kan. Aku nak pakai trend line boleh, atau nak tukar color je tu nanti in future kita akan terang lebih detail lah. Ataupun anda boleh pergi ke mana-mana YouTuber dalam YouTube, memang banyak lah orang buat tentang TradingView, review dan macam nak guna lah. Tapi in future tu akan tunjukkan lah step by step lah. Okay, so ni kita lihat dulu. So lepas TradingView, apa lagi yang anda perlu tahu? Okey, untuk dalam kiranya anda dah tahu tadi apa itu kripto, apa itu, dan nak tengok coin market. Kemudian untuk charting anda tengok kat TradingView. Itu yang tiga yang penting, yang utama untuk tahulah. Kiranya anda lebih minat lagi, sekiranya apa lah, kalau hampa berminat lagi nak further lagi dalam dunia kripto, anda mesti ada tanya kat mana nak beli, kat mana nak simpan, dan macam mana nak buat segala pembayaran kan. Okey, next itu video Zul akan buat next video lah. Dia video kan lebih detail sebab Zul tak sediakan lagi dia punya bahan-bahan dia. Sebab ini pun video pun santai je. Kalau tengok pendengaran Zul pun tak ada skrip. So Zul cakap just apa yang Zul tahu. So kalau ada skrip tu lebih the point lah, straight to straight. So video ni video pertama yang lebih ada santai je Zul nak buat. So penerangan. So inilah yang paling penting adalah coin market dan TradingView. Okey, coin market dan TradingView. Inilah dua benda yang utama akan menjadi teman apalah dalam dunia kripto ni. So macam tu pun hari-hari memang tu akan tengok monitor untuk review, untuk macam kalau tu tengah kerja pun ataupun tu tengah rehat kan, dia akan buka ni, dia ada dalam phone anda pun ada app untuk coin market ni, anda boleh download app dia, dan TradingView pun anda boleh download di kat phone anda. So habis senang je tekan app tu akan keluarlah semua ni. So anda boleh tengok lah price dia berapa ini untuk waktu yang tengok tu lah. Dan TradingView pun kalau anda buat charting, anda boleh tengok lah untuk check di phone anda menggunakan TradingView punya app je. Ok guys, Zul rasa sebab hari ni pun hari Jumaat, so kita akan pergi solat Jumaat dulu hari ni. Lepas insyaAllah petang atau malam tu akan try buat satu video mengenai tempat macam mana kat mana untuk kita beli, untuk kita simpan, dan media pembayaran, macam mana kita nak buat pembayaran. Sebab tak semua sebab nak bayar dia ada certain cara, dia tak boleh macam kita bayar macam nak ke
beli kat Shopee, bayar pay pakai kad bank tu, ada kad yang tak terima, ada kad yang terima. Sebab untuk payment lagi detail nanti tu akan jelas. Sebab digital ni panjang, so nanti tu akan detail macam next video tu akan ceritakan macam mana untuk beli, kat mana simpan, medium pembayaran, dan adakah selamat atau tak selamat untuk anda simpan di itu. Okay guys, so takat inilah video untuk hari ni. Dua harap video ni tak adalah complicated sangat. Dua harap video ni lebih daripada more short, tapi disebabkan tu tak buat translate dan ni lebih bersantai video. So hopefully next video akan improve lah untuk membuat video yang lebih detail, short dan on straight to the point lah. So guys, harap dapat bantu untuk tekan like dan subscribe untuk Zul mendapat first 100 subscriber, because sebab YouTube selepas dapat 100 subscriber yang pertama, algoritma YouTube baru akan macam berfungsi lah macam tu. So hopefully the first 100% is memang penting. So hopefully dengan video tu ni, kalau korang suka, korang like, dan korang apa-apa lagi yang korang nak tahu tentang ada apa-apa lagi yang nak tahu tentang kripto, anda boleh tag di komen ataupun apa sajalah kat bawah tu. InsyaAllah dia akan reply dan dia akan bayar daya payah lah untuk menerangkan untuk anda. Baik guys, sampai jumpa lagi next video. So assalamualaikum dan thank you for watching for my video guys. Please like and subscribe. Thank you.